Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan muslimin muslimat yang sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang banyak yang telah dikurniakan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kerana setiap yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, dikurniakan nikmat-nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, diberikan dengan percuma, seperti udara yang kita hirup, yang kita sedut setiap detik, air yang kita minum, bahkan anggota tubuh badan kita dikurniakan, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna dan dikuasai, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan syarat kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita mentaati perintah Allah sebagai tanda bersyukur, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah nikmat kepada kita. Dan apa-apa pun, apa sahaja ujian dan apa sahaja nikmat yang Allah Taala tarik daripada kita, hendaklah kita serahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang kita miliki sebenarnya milik Allah Subhanahu Wa Taala, hanya dipinjamkan kepada kita sahaja, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada rakaman kali ini kita akan sambung muzakarah perbincangan kita berkenaan dengan rukun solat, khususnya kepada ahli jemaah Surau Asy-Syakirin, Taman Legenda Suria. Dan ini merupakan siri yang pertama lah, siri pertama untuk kuliah bulan Januari tahun 2021. Mudah-mudahan kita sentiasa berdoa supaya kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang fitnah, daripada sebarang wabak, dan juga kita kembali dapat berjemaah di surau dan di masjid, menghidupkan kembali perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah Nabi SAW yang utama, solat berjemaah di masjid, di surau, dan pengajian ilmu kembali dapat hidup, dapat dihadiri oleh para jemaah sekalian, insya-Allah. Rukun yang keenam daripada 13 sebagaimana yang disusun di dalam kitab ini, iaitu kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, sebanyak 13 rukun, termasuk tumak ninah. Maksudnya tumak ninah menjadi sifatlah kepada rukun-rukun yang mempunyai tumak ninah, seperti rukuk, i'tidal, sujud, dan juga duduk di antara dua sujud. Rukun keenam, i'tidal serta tumak ninah. I'tidal bermakna lurus ataupun kembali lurus setelah rukuk. Sebagaimana yang kita telah muzakarahkan bahawa rukun kelima di dalam di antara rukun-rukun solat ialah rukuk, kemudian setelah kita turunkan badan,
bongkokkan badan, perbuatan yang rukun yang dinamakan rukuk, maka kembali tegak itu berdiri tegak sehingga sempurna semua anggota dalam keadaan sehingga badan dah sempurna berdiri, itu dinamakan i'tidal. Dan i'tidal ini di dalamnya mesti wajib ada tumakninah, iaitu tenang seketika, berhenti seketika dengan masa kadar yang paling kurang, paling minimum, dengan kadar subhanallah. Ataupun dalam sebahagian dalam sebahagian kitab menyebutkan dengan kadar subhanallahi wa bihamdih. Mana paling kurang subhanallah. Jika kurang daripada itu, rukuk sami'allahu liman hamidah rabb, kemudian terus turun, tak sempat dapat kadar tumakninah sekadar subhanallah, maka i'tidal itu dikira tidak sah. Kena kembali balik. Maknanya kalau macam berdiri tu dah sekadar sampai berdiri terus sahaja bergerak, maka rukun i'tidal itu tidak dikira, kena kembali balik. I'tidal, rukun keenam i'tidal serta tumakninah, iaitu kembali kepada qiyam, kembali semula kepada berdiri selepas rukuk. Tidak boleh diniatkan kerana yang lain. Mana daripada rukuk tu bangun berdiri semula itu hanya semata-mata kerana menunaikan rukun solat, kerana ingin melakukan i'tidal. Tak boleh kerana sebab lain. Contoh, dah rukuk lama, katakanlah rukuk dah agak lama, kalau katakan sembahyang berjemaah, dia pula bangun tu dengan sebab dah lenguh sangat bangun, ataupun pinggang tak berapa selesa bangun, dah cukup dah rukuk dah selesai, tapi bangun tu dengan sebab nak luruskan badan, maka tidak boleh begitu, tidak sah. Kena rukuk semula, bangun balik semata-mata untuk i'tidal. Ataupun kalau contohnya yang diberikan dalam kitab ini, i'tidal kerana terkejut sesuatu sebab, tidaklah diakui i'tidal. Semasa rukuk tiba-tiba ada bunyi yang kuat menyebabkan orang yang solat itu, seseorang yang sedang rukuk itu terkejut, lalu terangkat badannya dan terus ke posisi lurus, berdiri tegak, i'tidal, maka itu tak dikira sebagai i'tidal. Bila dah terkejut, terbangun, kena rukuk balik, kemudian bangun sujud, bangun i'tidal semula sebagai i'tidal yang sebenarnya, bukan berdiri sebab terkejut. Hendaklah dia kembali semula kepada rukuk dan melakukan i'tidal semula. I'tidal tidak boleh dipanjangkan kerana ia merupakan rukun pendek. Dalam rukun-rukun sembahyang, i'tidal ini, berdiri tegak selepas rukuk, merupakan ataupun dikira sebagai rukun yang pendek. Jadi memang sifat rukun itu, sifat i'tidal itu sifatnya pendek, tak boleh lama sangat. Dan kadarnya telah kadarnya adalah paling kurang ataupun paling pendek sekadar masa subhanallah, dan paling panjang kadar masanya tak boleh melebihi ataupun jangan panjang daripada kadar surah Al-Fatihah, kadar bacaan surah Al-Fatihah. Kalau dah kadar bacaan surah Al-Fatihah, maka katakan berdiri saja je, tak ada berzikir, tak ada apa, berdiri saja je lama-lama, dan sampai sekadar masa membaca surah Al-Fatihah, maka solat boleh batal dengan sengaja. Jika dipanjangkan melebihi zikir daripada zikir yang dituntut membacanya, atau lebih dari sekadar Al-Fatihah,
dengan sengaja dan diketahui, maka batal sembahyang. Apakah zikir ataupun bacaan yang dituntut, yang sunat dibaca ketika i'tidal? Daripada rukuk, seseorang itu akan baca Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Bacaannya kalau kita mazhab Syafi'i, kita akan baca Rabbana lakal hamd. Selain daripada tu, mazhab lain. Kalau kita dengar di Mekah ataupun di Madinah, Bilal ataupun muazzin, mukabbir tu akan sebut bila imam sebut imam baca Sami'allahu liman hamidah, maka mukabbir akan sebut Rabbana walakal hamd, ada tambah waw di tengah. Itu mazhab bukan mazhab Syafi'i, selain pada mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, kita akan baca yang sebagaimana yang kita pelajari daripada mula-mula kita belajar rukun solat dulu, ialah Rabbana lakal hamd. Zikir seperti Rabbana lakal hamd, bila dah baca, bila dalam i'tidal, bangun daripada rukuk, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Bila dah sebut Rabbana lakal hamd, itu dah cukup, ataupun sebenarnya dah lebih daripada sekurang-kurang masa tumak ninah di dalam i'tidal, dah cukup. Boleh disambung dengan ini zikir yang boleh dibaca sebagai tambahan, sunat dibaca, dan zikirnya ialah boleh dibaca, boleh disambung Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan yang seumpama dengannya. Ada juga bacaan yang lebih kurang dengan zikir ini. Ini ialah zikir ataupun bacaan yang sunat dibaca di dalam ketika berdiri i'tidal. Bukan bacaan zikir yang lain. Yang sunat dibaca inilah. Kalau zikir yang lain dibaca, maka itu bukan pada tempatnya lah. Maknanya kalau nak baca semua, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian terus turun untuk sujud. Rujuk perkara sunat dalam sembahyang. Ini bacaan ini termasuk dalam bacaan yang sunat dibaca di dalam sembahyang. Kalau kita ikut berjemaah, mana kalau imam rukuk kemudian bangun i'tidal, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, kemudian imam terus turun, maka kita sebagai makmum pun buat perkara yang memadai untuk sekadar tumak ninah di dalam i'tidal. Tidak perlulah kita baca panjang, melainkan kita ada masa yang sesuai, maka kita akan baca bacaan yang sunat ini. Bagi yang tidak hafal, tidak mengapa, boleh hafal, bagus untuk hafal. Setiap perkara yang sunat di dalam sembahyang ini, kita boleh sedikit demi sedikit hafal. Nanti insya-Allah, selain daripada yang pertama sekali dalam sembahyang ini, yang sunat adalah doa iftitah. Doa iftitah yang mana kita dalam alhamdulillah di tempat kita, di negara kita, pembelajaran tentang sunat-sunat dalam sembahyang telah ada di dalam silibus pembelajaran anak-anak kita. Pembelajaran kita dahulu, doa iftitah antaranya yang sunat, dan kebanyakan kita alhamdulillah dah hafal. Bagi yang belum, insya-Allah boleh sedikit demi sedikit kita betulkan dahulu bacaan-bacaan yang fardu. Yang paling penting surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah itu perlu disemak, perlu kita semak pada orang yang pandai membacanya. Dan kalau dah lulus, sebaiknya kita semak pada ustaz ataupun guru mengaji. Sekiranya dikatakan lulus boleh, maka barulah kita dikira telah menunaikan tanggungjawab kita, kewajiban kita. Tapi selagi belum semak, kita perlulah berikan masa kita, kerana
Ini merupakan satu perkara yang penting. Surah Al-Fatihah fardu dalam sembahyang, dan sembahyang ialah merupakan itulah tiang dalam hidup kita, tiang dalam sebagai rukun yang merupakan tiang dalam kehidupan seorang Islam. Jadi berbaloi apabila kita berikan masa, berikan harta kita untuk kita perbaiki bacaan yang fardu di dalam sembahyang, seperti surah Al-Fatihah. Bacaan di dalam i'tidal, ketika bangun i'tidal, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Kemudian terus sujud ataupun ada tambahan lagi, iaitu baca rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itulah rukun keenam, iaitu i'tidal, berdiri semula, kembali semula berdiri selepas rukuk. Kalaulah seseorang itu daripada rukuk kemudian bangun i'tidal tanpa ada tumakninah. Kalau ikutkan saya cuba buat dengan tangan ni, rukuk, sami'allahu liman hamidah, terus sujud tanpa ada tumakninah dalam i'tidal, maka jika dia buat dengan sengaja dan tahu tapi buat juga, maka sembahyang boleh batal. Tetapi jika dibuat dengan tak sengaja, contohnya ada apa-apa hal lah, mana baru nak i'tidal terturun untuk sujud, maka bila dah tahu, perlu ulang balik, naik balik untuk i'tidal yang ada tumakninah, ada berhenti. Tumakninah ini maknanya ialah berhenti seketika, sekadar semua anggota tetap pada tempatnya. Kalau berdiri daripada rukuk contohnya, sami'allahu liman hamidah, ada sempat berdiri, rabbana lakal hamd, baru turun. Kalau cepat sangat tak dikira lah. Baik. Rukun ketujuh, sujud. Rukun ketujuh iaitu sujud ini merupakan satu rukun yang dikira sebagai termasuk dalam rukun fi'ali, rukun perbuatan. Dan di dalam sujud ni sebenarnya banyak masail yang perlu kita ambil berat, yang kita perlu pelajari. Kerana sujud ini merupakan ketika seseorang hamba itu sujud, maka waktu itu dia sangat dekat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat dekat dengan Allah dari segi bukan kedudukan, sangat dekat dari segi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dari segi tempat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada tempat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada di atas, kepada di bawah. Dan kita maklum, kita perlu faham di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahawa ketika Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit dan juga sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi yang Allah SWT ciptakan, bukanlah kerana naik itu kerana Allah SWT na'udzubillah berada di atas itu, kerana Allah Ta'ala tidak berhajat. Namun begitu naik itu, baginda Rasulullah dijemput naik adalah untuk memuliakan Nabi SAW, dan kerana tingginya, besarnya perintah sembahyang. Jadi tidak ada bukanlah bermakna Nabi Rasulullah naik ke atas itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas sana. Baik. Jadi sujud ini satu perbuatan, satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sembahyang, yang mana ketika itu dengan tasbih, dengan zikir yang dibaca subhanallah, subhana rabbiyal
a'la wa bihamdih, maha suci Tuhanku yang maha tinggi darjat kedudukannya, dan segala maha suci dan maha terpuji Tuhanku yang maha tinggi darjat kedudukannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, kasih sayangnya sangat hampir kepada orang yang sembahyang ketika dalam keadaan dahinya menyentuh ke bumi, ke tempat solat ataupun ke tanah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud ni satu rukun yang panjang, dikira sebagai panjang, pastilah sekurang-kurangnya ada tumakninah. Namun begitu, perbuatan rupa sujud ni adalah satu rukun perbuatan yang sangat besar, terutamanya kepada orang beriman, orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan ada sujud-sujud yang lain, seperti sujud syukur yang insya-Allah kita akan sama-sama muzakarah bagaimana caranya dalam keadaan berwuduk juga. Ada juga dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan sujud syukur itu dilakukan kerana mensyukuri nikmat Allah SWT. Apabila dapat berita yang menggembirakan, yang menyenangkan, terlepas daripada kesusahan, maka ia dilakukan sujud kepada Allah SWT. Dan di kalangan hamba-hamba Allah SWT, selain daripada manusia yang diperintahkan untuk sujud, umat kita, umat akhir zaman, umat Rasulullah SAW, kita perlu sujud, kita wajib untuk sujud satu hari beberapa kali. 2 kali dalam pada waktu subuh, 4 kali waktu zuhur, 4 kali bukan 4 kali, satu waktu, satu rakaat 2 kali, maknanya 4 kali subuh, 8 kali zuhur, 8 kali asar, 6 kali maghrib dan 8 kali isyak. Ini wajib. Ini merupakan perintah Allah, tuntutan paling kurang kepada setiap hamba untuk sujud. Dan walaupun ada keadaan di mana bagi orang yang uzur, walaupun rupa sujudnya tidak sama seperti orang yang sihat, maknanya dahi bukan di bawah, ke bawah, ke tanah ataupun ke bumi, namun begitu jika kerana uzur maka ianya dibolehkan, dimaafkan. Dan rupa sujud ini yang sempurna ialah pastilah tunduk, maknanya dahi itu menyentuh tanah, tangan juga di atas tanah, dua lutut di atas tanah, dan di dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala di dalam rukun sujud. Selain daripada manusia, para malaikat, makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan daripada cahaya, yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah sesekali memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka ini, sebahagian pada mereka dalam keadaan sujud, sejak mula diciptakan sentiasa sujud, sehinggalah sampai masa semua makhluk ni dimatikan. Ketika itu barulah mereka berhenti tugas untuk sujud. Dan insya-Allah kita akan pada siri akan datang, siri yang kedua, kita akan masuk pada rukun ke-7, iaitu sujud, di mana sujud ini ada pada setiap rakaat, yang juga ada padanya tumakninah. Ada satu peristiwa ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada, ketika itu belum diperintahkan ataupun belum lagi baginda Rasulullah dijemput peristiwa Isra' Mi'raj untuk menerima perintah solat 5 waktu, yang asalnya 50 jadi 5 waktu. Namun begitu, setiap Rasul, syariat mereka
juga diperintahkan untuk sembahyang, solat, dan ada rukun sujud, ada perbuatan sujud. Sekali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Kaabah ketika pada zaman ataupun pada waktu permulaan Islam. Maka baginda telah diganggu oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, sehingga mereka telah letakkan isi dalam perut unta di belakang bahu, di belakang leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu baginda sedang bersujud dengan sebagaimana sebelum keturunan Rasulullah, Rasul Nabi Ibrahim alaihissalam, moyang Rasulullah, dengan syariat agama Hanif, juga diperintahkan sujud. Maka dengan itu insya-Allah kita akan sama-sama muzakarahkan tentang sujud ini sehingga kita dapat melakukannya dengan cara yang betul, dan kita mempelajarinya dalam mazhab Syafi'i sehingga kita dapat belajar dengan kaedah yang betul dan tidak keliru, dengan tujuan bukan untuk supaya kita anggap kita pandai, bukan dengan tujuan untuk mengatakan orang lain tidak tahu, bukan supaya kita rasa kita betul, tetapi kita boleh perbaiki. Mungkin sebelum ni kita dah belajar, namun begitu sebagai ilmu yang penting, iaitu ilmu fardu ain, yang apabila kita lupa kita perlu pelajari, apabila kita tidak tahu kita perlu bertanya, apabila kita lupa kita perlu ulang kaji. Itulah yang kita perlu lakukan pada solat kita, sembahyang kita, sehingga kita sampai pada tujuan memperbetulkan rukun-rukun sembahyang, dan juga menjadikan sehingga sembahyang kita dapat sampai ke tahap yang telah diusahakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Solat dengan penuh khusyuk, dan juga dengan hati yang khusyuk, dan juga dengan tubuh badan yang mengikuti, yang penuh dengan ketaatan. Hati khusyuk, badan pun, anggota badan pun ikut sama seperti hati. Baik, insya-Allah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan salah daripada kelemahan diri saya, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada rakaman akan datang. Mudah-mudahan kita dikurnia oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik dan hidayah untuk menunaikan salat sebagaimana diajarkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.